Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi live hari ini adalah susulan pertanyaan-pertanyaan yang datang bertimbun ya di dalam ruang mesej saya dan pelbagai saluran lah diminta saya mengulas, sebab kononnya ada satu perkembangan hari ini di mana didakwa Tun Dr. Mahathir Mohamad bakal menjadi PM10 ya. Jadi bila saya mendengar benda ni dan diminta ulas, jadi saya mula selak portal-portal dan sebagainya, sumber-sumber, bertanya sumber dan sebagainya. Rupa-rupanya semua ni tercetus menerusi satu kenyataan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana beliau memberitahu sebenarnya bahawa dia diminta untuk menjadi Perdana Menteri. Ada orang hendak dia jadi Perdana Menteri. Jadi Tun Mahathir secara jelas memberitahu dia tak kata terima, dia tak kata tak terima. Jadi maknanya terbuka lah. Okay? Jadi atas dasar itu orang minta saya ulas, ya, perlukah atau adakah Tun akan menjadi Perdana Menteri ke-10, ya. Berlaku confusion, berlaku apa orang kata kekeliruan, dan saya tahu kekeliruan ini adalah antara pihak-pihak yang sama ada membuat video ataupun posting-posting di media sosial dengan tafsiran masing-masing sampai ianya tersasar terus. Ada yang kata Tun ni akan jadi dalam masa terdekat PM10 dan sebagainya. Jadi apa ulasan saya? Okey, pertama sekali saya akan mengulasnya hari ini, tetapi anda perlu tahu ulasan saya akan bersifat objektif, ya, bukannya bersifat ataupun dari kacamata seorang pentaksub dan sebagainya. Saya tak amalkan semua tu. Okey. So, jika anda hendak mendengar penjelasan objektif saya atau ulasan objektif saya berhubung perkara ni, jadi saya akan ulaslah. Okey. Pertama sekali, untuk menjawab soalan berhubung perlu atau tak perlu Tun Mahathir sebagai PM ke-10 selepas PRU15 ke dan sebagainya, kita perlu menilai situasi negara sekarang dari sudut politik, dari sudut ekonomi, dari sudut sosial dan sebagainya. Dan apabila kita menilai situasi politik terkini, kita perlu menilainya dari kacamata seorang objektif yang berwawasan kehadapan, bukannya sentiasa dibelengui dengan nostalgia kebelakangan yang dah lepas-lepas, yang sentiasa mengungkit-ungkit perkara yang kita tahu tidak boleh diubah. Okey. Jadi atas dasar itu saya akan rumuskan situasi negara terkini. Jadi negara sekarang berada dalam keadaan yang cukup tidak sihat dari sudut ekonomi, dari sudut sosial, dari sudut politik. Ini adalah fakta, dan pada masa ini banyak kekacauan yang sedang ditimbulkan di dalam arena politik, khususnya adalah daripada kluster Mahkamah UMNO. Khususnya, spesifiknya daripada Zahid dan geng-geng dia yang sedang mencarca merbakan, memporak-perandakan, memperkotak-katikkan politik negara dengan melakukan benda-benda yang tidak berperlembagaan. Contohnya dengan cuba memaksa Perdana Menteri atau menekan Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen. Jadi ini dah 100 kali saya dah jelaskan, ini bukannya tugas sebuah parti politik. Tidak ada dalam perlembagaan mengatakan Perdana Menteri tertakluk kepada keputusan parti politik. Tetapi apapun, kluster mahkamah sememangnya satu ancaman kepada kestabilan politik. Ini hakikat. Jika ada pun ancaman kepada Ismail Sabri, ianya adalah daripada kluster Mahkamah UMNO yang kini terdesak.
Jadi ada solusi-solusi untuk mengatasi perkara ni, iaitu contohnya sekiranya ada percubaan daripada kluster mahkamah untuk menarik sokongan terhadap Ismail Sabri, ya, ahli-ahli parlimen BN yang bersimpati dengan kluster mahkamah ni, yang walaupun kumpulan dia kecil tetapi memang cukup untuk menyahstabilkan kerajaan. Jadi Ismail Sabri dengan mudah boleh mengusulkan pembubaran, mengusulkan darurat politik kepada Yang di-Pertuan Agong kerana parlimen secara wajib harus bubar pada Julai 2023. Tidak ada sebarang alasan munasabah yang telah diberikan supaya perlu diadakan PRU awal. Jadi keyakinan di kalangan majoriti rakyat, jika dinilai daripada pertuturan kita di luar ataupun jika dinilai dari media sosial, ruang-ruang komen, portal-portal, kita dah lihat sudah ada kesedaran yang cukup luar biasa di kalangan rakyat bahawa kluster mahkamah ingin PRU 15 awal kerana terdesak dan ingin menyelamatkan tengkuknya. Perjuangan kepimpinan utama UMNO selain daripada Ismail Sabri tidak ada sangkut paut dengan agama, bangsa dan negara. Ianya sekarang adalah perjuangan menggunakan UMNO sebagai platform untuk kepentingan peribadi. Jadi keyakinan itu sudah ada. So, itu dari sudut kestabilan. Tetapi apa pun, negara kita agak mudarat. Ini tidak dapat dinafikan jika kita lihat dari sudut nisbah hutang kepada GDP, jika kita lihat pelaburan terus asing, jika kita lihat kekuatan simpanan, baik dari sudut kewangan mata wang luar negara maupun mata wang dalam negara. Nilai mata wang, ya, tidak cukup jika Menteri Kewangan kata nilai mata wang ni kita jangan pandang serong, kita perlu lihat ada kalau kita banding dengan negara-negara tertentu, mata wang kita dah merosot, tetapi kalau kita banding dengan negara-negara lain sebenarnya mata wang tidak merosot. Itu semua adalah bagi saya alasan-alasan cetek yang tidak mendalam, yang tidak merangkumi situasi sebenar di dalam negara yang perlu diambil kira untuk menentukan tahap kesihatan ekonomi dan kewangan negara. Jadi saya rasa itu hanya alasan-alasan. So, negara kita mudarat, agak mudarat. Tetapi dan ini memang ada kaitannya dengan kegagalan kerajaan untuk berfungsi dengan baik dalam situasi tertentu. Tetapi kegagalan ini bukan hanya dicetuskan oleh kerajaan semata-mata, tetapi juga dicetuskan oleh ancaman yang ditimbulkan oleh kluster mahkamah UMNO. Ancaman-ancaman sedemikian sebenarnya menyebabkan terlalu banyak tumpuan diberi kepada politik berbanding dengan menjaga kestabilan negara, ekonomi negara dan sebagainya. Jadi di sini saya dari awal sampai hari ini berpendapat Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah satu-satunya pemimpin yang mempunyai pengalaman yang cukup untuk menangani situasi ekonomi negara, kewangan negara, membawa balik negara kita ke landasan yang betul. Ya, dan Tun Dr. Mahathir Mohamad terkenal di seluruh dunia, diiktiraf di seluruh dunia sebagai seorang yang boleh menangani situasi krisis yang lampau. Contohnya masa berlaku krisis kewangan 97-98. Jadi Tun bukannya pakar dalam krisis kewangan pada masa itu, tetapi bila berdepan dengan satu-satu krisis, Tun mempunyai kebijaksanaan untuk mengatur langkah-langkah yang bertepatan untuk mengatasi krisis yang dia sendiri baru pertama kali menangani. Jadi sudah 2-3 kali Tun membuktikan bahawa dia ada kemampuan luar biasa sebagai pentadbir, sebagai pengurus kerajaan, sebagai seorang yang dapat mengkoordinasikan satu mekanisme dari sudut penasihat, dari sudut jentera tindak balas, dari sudut dari pelbagai sudut untuk menangani satu krisis ke tahap yang dikagumi di seluruh dunia. Malah IMF sendiri yang memberi nasihat yang tidak diterima oleh Tun beberapa tahun selepas itu akhirnya mengaku Tun memang luar biasa, kerana IMF sendiri silap, Tun tahu apa yang perlu dilakukan. So ini tidak boleh disangkal. Jadi semestinya kalau anda bertanya kepada saya, jika sekarang ada kemungkinan Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri
Adakah wajar dia diangkat menjadi Perdana Menteri? Jawapan saya mudah, sudah pasti. Ya. Anda kemudian akan bertanya kepada saya, takkan tak ada orang lain? Jadi saya dah berulang kali bertanya kepada ramai dalam beberapa bulan ini, sama ada perbualan saya di luar, di mana-mana. Malah apabila saya selak, saya kaji komen-komen di media sosial, di Facebook dan sebagainya, orang sama ada yang suka Tun ke, yang kritik Tun ke, saya dengan minda terbuka saya membaca, dan saya nak tahu jika orang kritik, jadi mereka perlu beri alternatif. Jadi alternatif apakah yang ditampilkan oleh sesiapa, dan dengan alasan-alasan yang munasabah mengapa orang itu perlu diambil, dinaikkan sebagai Perdana Menteri. Saya setakat ini tidak terima sebarang cadangan, sebarang hujah daripada mana-mana pihak yang dapat meyakinkan saya bahawa orang ini lebih sesuai daripada Tun untuk mengatasi masalah yang melanda negara kita. Tidak ada. Siapa? Ada orang kata perlu ada Hadi Awang. Saya rasa itu mengarut. Ada orang kata perlu dia ni, ada orang kata perlu dia tu, dia ni, dia tu. Tidak ada sebarang alasan atau hujah diberikan yang boleh meyakinkan saya bahawa orang itu boleh menangani masalah yang melanda negara kita sekarang. Masalah ni bukan biasa, saudara-saudari, ianya luar biasa. Dan masalah luar biasa memerlukan individu luar biasa yang terbukti kemampuannya untuk menangani isu luar biasa yang dia sendiri tidak pernah ada pengalaman untuk menangani, tetapi dia tahu langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani perkara itu dengan keyakinan yang luar biasa, dengan kemampuan yang luar biasa. Itu satu-satunya manusia di negara ini yang masih ada bersama kita, yang terbukti kemampuannya di kalangan institusi-institusi kewangan di luar negara yang sendiri melakukan kesilapan dengan tidak dengan cuba mengkritik Tun, tetapi akhirnya bersetuju bahawa dia melakukan yang terbaik adalah Tun Mahathir. Ya, jadi kita perlu berfikiran secara objektif, bukannya beremosi atau dalam keadaan taksub. Ini negara kita. Negara kita sedang adalah sakit dari pelbagai sudut, pelbagai aspek, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Untuk menyembuhkan kesakitan ini yang pada tahap kritikal, yang kini pada tahap ICU, memerlukan orang luar biasa. Jadi jika anda tanya saya ulang. Jawapan saya, negara memerlukan Tun dengan kadar segera. Okey. Tetapi kenyataan Tun merujuk kepada, saya kira, PRU15. Jadi bila ada PRU15, selepas PRU15, andai kata ada peluang, adakah Tun akan menjadi Perdana Menteri? Saya kira ia merujuk kepada perkara itu. Buat masa ini, kita sedang melalui satu fasa pentadbiran yang secara wajib perlu masuk pilihan raya pada September tahun depan. Sebab Parlimen wajib bubar pada Julai tahun depan, maka pilihan raya perlu diadakan selewat-lewatnya September tahun depan. Jadi tak sampai setahun pun Parlimen perlu bubar. Jadi demi kestabilan politik, atas dasar itu saya menyokong Ismail Sabri kekal sebagai Perdana Menteri, dan saya cukup lantang dan cukup menentang kluster mahkamah. Saya percaya kerajaan sekarang ini tidak dapat menampilkan kemampuan sebenarnya disebabkan krisis yang ditimbulkan oleh kluster mahkamah ini, yang mencarca merbakan, memporak-perandakan, memperkotak-katikkan politik negara ini. Tetapi dalam keadaan tekanan sedemikian, saya juga ada nampak sedikit positif di dalam Ismail Sabri, iaitu kemampuan dia untuk berhati cekal dan terus menegakkan prinsip kedaulatan undang-undang. Saudara-saudari, suka tak suka, sudah ada satu positif yang kita lihat dari kerajaan pimpinan Ismail Sabri yang sudah berdekad lamanya kita tidak lihat dalam mana-mana kerajaan, iaitu kemampuan dia
untuk dalam keadaan tekanan yang cukup luar biasa apabila terpaksa membenarkan seorang bekas Perdana Menteri untuk melalui proses mahkamah sehingga disabit bersalah. Tetapi dia kekal berpegang kepada prinsip kedaulatan undang-undang, kebebasan mahkamah dan kehakiman dengan tidak campur tangan. Dan atas dasar itu, keadilan sudah ditegakkan. Datuk Seri Najib Tun Razak sudah didapati bersalah atas tuduhan salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Jadi Datin Seri Rosmah Mansor juga telah didapati bersalah kerana rasuah. Jadi ini adalah kali pertama dalam jangka masa yang begitu lama kita lihat kebebasan mahkamah dan kehakiman sebegini. Dan perkara ini turut diakui oleh ramai bekas-bekas pemimpin UMNO, termasuk baru-baru ini oleh Tun Musa Hitam. Ya, malah Tun Musa Hitam sendiri telah kata setelah begitu lama kita lihat kebebasan mahkamah dan kehakiman. Jadi itu adalah positifnya. Saya mengaku saya tidak puas hati dengan sikap gerombolan ahli-ahli Parlimen, PAS, UMNO dan Bersatu yang telah memporak-perandakan politik tanah air apabila mereka bersekongkol dengan kluster mahkamah untuk menumbangkan satu kerajaan mandat rakyat, dan mengambil alih kerajaan menerusi pintu belakang. Dan saya memang tidak puas hati bahawa gerombolan ini memperdaya rakyat. Kononnya nak tukar kerajaan pimpinan Muhyiddin, tetapi sebenarnya gerombolan sama yang kini masih terlibat dalam blok kerajaan, cuma mereka salin kulit apabila Muhyiddin ditumbangkan dan diganti dengan Ismail Sabri. Tetapi saudara-saudari, jika anda ingin mara ke hadapan, anda perlu berfikiran matang dan objektif. Tidak ada gunanya kita terus-menerus menyebut langkah Sheraton. Perkara itu dah berlalu dan tidak akan berubah. Anda sebutnya 100 kali, ianya tidak akan berubah. Sejarah tidak akan berubah. Sekarang kita mara ke hadapan dan kerajaan ini perlu dikekalkan sehingga Parlimen bubar secara wajib. Kita tidak boleh benarkan kluster mahkamah terus memporak-perandakan politik negara, kerana jika anda tidak puas hati dengan langkah Sheraton, anda perlu tahu dalang-dalang utamanya adalah kluster mahkamah. Jadi untuk mempertahankan perkara baik yang telah dilakukan oleh kerajaan pimpinan Ismail Sabri, iaitu memastikan kedaulatan undang-undang yang ditekankan oleh Tun Mahathir dikekalkan, untuk memastikan kebebasan kehakiman dan mahkamah terus tidak tergugat. Jadi kita perlu pastikan kluster mahkamah tidak boleh menekan Ismail Sabri untuk melakukan sesuatu yang tidak berperlembagaan, iaitu membubarkan Parlimen ikut selera mereka semata-mata kerana mereka ingin menjaga tengkuk mereka. So atas dasar itu, saya tidak ada masalah jika Ismail Sabri kekal Perdana Menteri sehingga Parlimen wajib bubar. Tetapi jika anda tanya pendapat saya selepas PRU 15, jika parti-parti alternatif menjadi kingmaker dan mereka berjaya membentuk satu gabungan majoriti, siapa yang harus menjadi Perdana Menteri? Kalau anda tanya saya, yang paling sesuai untuk mengubati negara ni, bukan sebab tak ketaksuban ke apa, itu cuma tolak tepi. Satu-satunya orang yang amat diperlukan sekarang ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi saya tidak akan merungut jika ianya gandengan Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama Tengku Razali Hamzah yang juga saya dukung prinsip perjuangannya, dan juga mungkin gandengan bersama Ismail Sabri ke apa, itu saya tidak ada masalah. Kerana sepastinya apabila andai kata Tun mengambil alih, perlu juga ada proses peralihan di mana orang-orang yang terbukti kewibawaannya juga dilatih untuk mengambil alih. So itu kita perlu lepaskan kepada Tun. Kemudian ada orang, sebelum saya akhiri live ni, ada orang bertanya kepada saya, anda perlu kritik Ismail Sabri benda ni, anda perlu kritik Ismail Sabri benda tu. Saya bukannya mesin kritik. Saya objektif. Saya berpandu kepada kebenaran. Saya sekarang tidak ada sebab untuk kritik kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Saya tahu keadaan mata wang teruk. Saya tahu keadaan ekonomi teruk. Tetapi
kita dah terima keadaan yang ada dan kita mempertimbangkan segala aspek, termasuk aspek politik, termasuk ancaman kluster mahkamah, dan kita berfikiran secara objektif. Sekarang bagi saya amat penting kebebasan hak kehakiman, kebebasan mahkamah dipelihara dan kluster mahkamah dihalang daripada terus memporak-perandakan politik negara. Itu jauh lebih penting bagi kesejahteraan politik negara kita, ekonomi negara kita, sosial negara kita bagi jangka pendek, sederhana, panjang dan panjang. Jadi tidak ada sebab bagi saya mengkritik pentadbiran Ismail Sabri. Jika saya mengkritik, ianya kritikan membina. Kerana saya tidak berpegang kepada sesuatu yang sudah berlaku, yang kita sebut 100 kali tidak akan mengubah apa-apa. Dan saya akur kerajaan sekarang dibelengui masalah politik yang menghalangnya daripada berfungsi dengan baik. Jadi setelah memikirkan segala aspek, saya memutuskan bahawa kita perlu bersama Ismail Sabri untuk menghalang kluster mahkamah ini. Ya. Lepas PRU 15, lepas parlimen dibubarkan, saya kekal berpendirian. Manusia yang paling sesuai untuk mentadbir urus negara adalah Tun Mahathir. Dan sekiranya Ismail Sabri berhati besar, beliau akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mengusulkan darurat politik dan segera menubuhkan sebuah majlis yang bersesuaian untuk mentadbir urus negara, membantu dia mentadbir urus negara dan meletakkan Tun sebagai ketua majlis tersebut untuk menyelamatkan negara, sementara menunggu parlimen dibubarkan. Itulah sebaik-baiknya. Jadi inilah penjelasan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.